A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membentangkan tajuk syaitan dalam perspektif Islam. Saya mengenalkan diri saya. Nama saya Nuriyah binti Muhammad Syafuddin. Nombor meja I1810273. Okey, saya masuk kepada syaitan dari sudut bahasa adalah ruhun syarirun, maksud ruh yang buruk, yang jahat. Yang kedua iaitu al-hayatun kabisah, kehidupan yang buruk. Yang ketiga, mutamaridun masadun, pendahaka yang merosak. Sebabkan apa mereka ini sebutkan seperti itu? Sebabkan Allah berfirman surah As-Sad ayat 74. Semua orang boleh tengok surah alam Al-Quran, surah As-Sad ayat 74. Semua orang boleh tengoklah. Allah berfirman berkata, kecuali iblis, ia menjombakan diri dan ia termasuk golongan kafir. Kerana mereka ini sikap mereka ini bersifat sombong. Mereka ini takabur dari segi menyombongkan diri mereka, kerana mereka bahasa mereka ni hebat daripada manusia, sehingga kan Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Mereka ingkar. Hanyalah malaikat sahaja yang sujud kepada Nabi Adam AS. Syaitan ini dia sombong dan takabur dengan sikap mereka itu menyebabkan mereka ini telah dikatakan oleh Allah mereka ini adalah golongan kafir, kerana mereka ini ingkar kerana tidak sujud kepada Nabi Adam AS. Kerana itulah mereka ini dikatakan makhluk ataupun pendahaka yang merosak, kerana mereka inilah makhluk yang perosak. Sebab mereka ini asalkan mereka ini lebih hebat pada manusia. Sebabkan itulah mereka ini dikatakan macam tu. Segi istilah pula, syaitan ini adalah sifat yang jahat yang tersembunyi dalam diri jin dan manusia yang menimbulkan kerosakan dan kehancuran. Macam mana sifat iblis ni dia menghasut manusia untuk melakukan kejahatan, melakukan kerosakan, membuatkan kelalaian. Itu adalah tugas syaitan untuk menghasut manusia. Itu mereka lah untuk menghancurkan kita. Aku suruh kita buat perkara-perkara yang lalai lagi. Jangan Allah Ta'ala suruh kita solat, kita tinggal. Itulah syaitan. Dia membuatkan kita merasa malas untuk melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang baik. Dia menyuruh kita, dia merasuk kita pada cara yang halus, iaitu bisikan. Itulah tugas syaitan ni. Supaya dia buat macam tu sebab nak suruh kita ikut sekali dengan dia. Macam itulah syaitan. Ini sifat dia menghasut. Itulah. Saya akan masuk kepada pandangan ulama tentang takrifan syaitan. Yang bermaksud syaitan ini pada segi perkataannya syaitana, yang maksud jauh dari kebenaran ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana syaitan ini seperti yang saya katakan tadi, mereka ini bersifat sombong, takabur. Mereka ini tidak mendengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ingkar. Dan mereka ini termasuk kalangan orang-orang kafir. Mereka ini jauh daripada rahmat Allah. Mereka ini mereka ini akan dimasukkan dalam neraka. Sebab Allah Ta'ala telah berjanji kepada mereka ini, mereka akan hidup di dunia sehinggalah hari kiamat. Hari kiamat barulah syaitan, iblis, jin ini akan mati. Dalam kehidupan ini, masalah ni memang mereka ini tidak matilah. Sebab Allah Subhanahu Ta'ala telah berkata mereka ini akan mati sehingga hari kiamat. Mereka ini akan mati sekiranya berlakunya hari kiamat bersama manusia yang mereka menghasut, mereka berbisik, yang akan ikut sekali bersama dengan syaitan ini. Yang kedua, ulama juga menyatakan bahawa kata syaitan ini maksud pada syaitan atau ya syaitan.
Yang maksud binasa terbakar. Mereka ini kenapa disebut sebagai itu? Sebab mereka ini telah dikatakan oleh Allah mereka ini akan dimasukkan dalam neraka. Sebab tu mereka ni orang-orang mereka ni adalah makhluk yang binasa, makhluk yang terbakar. Kenapa? Allah Ta'ala telah menjanjikan mereka untuk telah menjanjikan mereka ke dalam neraka Jahannam sebab mereka ini tidak mensyukuri. Dan daripada ada satu cerita yang mana Allah SWT ini telah menceritakan perkara khaib kepada malaikat dan syaitan ataupun iblis ini telah mencuri dengar perkara tersebut dan telah mereka turun ke bumi dan mereka ini menyebarkan perkara khaib tersebut kepada tukang-tukang tilik, tukang-tukang tenun, tukang orang ahli nujum dan sebagainya. Mereka katakan ala khaib ni wujud dan setelah berlakunya perkara tu mereka beranggapan bahawa syaitan ini adalah yang diperkabarkan kepada ahli nujum tadi tu adalah benar, benar-benar berlaku benda tu. Padahal syaitan ni sebenarnya tak tahu pun daripada ala khaib tu macam mana. Mereka hanya mendengar sahaja, mencuri dengar sahaja dan mereka berceritakan kepada orang nujum ataupun orang bomoh ni. Sebab orang bomoh ni ataupun tukang nujum ni adalah mereka ni rapat kepada iblis, jin, syaitan dan sebagainya. Mereka berdamping dengan tu. Sebab itulah iblis menceritakan kepada mereka. Dan mereka juga beranggapan bahawa syaitan ini mereka ni mengetahui ala khaib. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65. Semua orang boleh buka ayat Quran. Allah berfirman yang maksud, katakanlah wahai Muhammad, sesiapa baik di langit maupun di bumi tidak ada yang mengetahui perkara khaib kecuali Allah. Bahkan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan iaitu kiamat. Mereka tak tahu pun ala khaib ni macam mana. Dan syaitan ini juga tidak layak untuk tinggal di dalam syurga sebabkan mereka ini mencuri dengar Nabi Allah menceritakan para khaib tersebut kepada mereka ini mencuri dengar dan telah menceritakan hal tersebut kepada bumi. Dan mereka ni telah diketahui oleh Allah. Mereka ini dilempar ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syafira binti Zulkifli, I181026116. Seterusnya kita pergi kepada dalil-dalil berkaitan dengan syaitan yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, perkataan syaitan disebut sebanyak 88 kali, manakala perkataan iblis disebut sebanyak 11 kali. Okey, dalil yang pertama adalah daripada surah Al-A'raf ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ya, yakni iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini menceritakan tentang iblis yang enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ni membuat kesimpulan bahawa sesungguhnya iblis tidak tergolong dalam golongan yang sujud. Kenapa? Kerana sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam AS,
tetapi iblis itu enggan untuk bersujud kerana dia takbur dan merasakan dirinya lebih hebat apabila dia diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Sebab itulah Allah ni mengatakan bahawa iblis ni bukan daripada golongan yang sujud, seperti mana malaikat yang sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya dalam surah Al-A'raf juga ayat ke-20 yang berbunyi فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيَبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ, yang bermaksud kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup daripada mereka, iaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Jadi dalam ayat ini kita dapat tahu, dapat mengenal pasti taktik syaitan dalam menyesatkan manusia dengan memberi hasutan berbentuk angan, dan syaitan juga memberikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang disukai oleh manusia, seperti mana dalam kisah Nabi Adam alaihissalam juga dan Siti Hawa. Disebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni ingin tinggal di syurga dan ingin menjadi malaikat, mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memakan buah larangan itu, iaitu pohon kuldi. Tidak silap saya, makan buah kuldi tu, sehingga menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni dikeluarkan dari syurga untuk hidup di atas muka bumi. Kenapa Nabi Adam dengan Hawa ni makan juga buah larangan yang Allah kenapa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni makan buah larangan tu? Kerana syaitan bagi tahu Allah ni tidak bagi Nabi Adam mendekati pohon ini supaya mereka berdua ni tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal. Jadi Nabi Adam dan Hawa pun percaya dengan syaitan sehingga dia memakan buah larangan itu. Okey, seterusnya dalam surah An-Nahl ayat ke-21 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia, yakni syaitan, akan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ni telah memberi amaran kepada orang yang beriman supaya tidak mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu sentiasa menggoda dan berusaha untuk menyuruh manusia melakukan kejahatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni telah memberitahu dan memberi amaran bahawa supaya kita ni jangan terikut dengan jejak langkah syaitan, kerana syaitan ni merupakan golongan jin yang menderhaka, sombong, pengacau dan fasik. Sebab itulah syaitan ni akan sentiasa menghasut kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Okey, ayat yang terakhir, dalil yang terakhir dalam surah An-Nahl ayat ke-24 yang berbunyi, Wajadtuha faqaumaha yasjuduna lisyam
من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Maksudnya, aku yakni burung Hud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalang mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat ini menceritakan tentang burung hudhud telah memberitahu Nabi Sulaiman bahawa Ratu Balqis dan kaumnya sujud kepada matahari. Walaupun kepercayaan kepada Allah SWT itu ada, tetapi mereka tetap mengutamakan penyembahan terhadap matahari. Kerana mereka ni telah dipujuk-pujuk, dirayu oleh syaitan sehingga mereka terpedaya. Mereka merasakan bahawa amalan dan kepercayaan yang mereka lakukan itu adalah benar dan baik. Kenapa dia merasakan penyembahan matahari itu lebih baik daripada menyembah Allah? Kerana syaitan ni telah merayu mereka, memujuk mereka sehingga mereka merasakan menyembah matahari itu adalah lebih baik, dan mereka merasakan perbuatan mereka tu baik. Itulah yang menyebabkan Ratu Balqis dan kaumnya ini lebih mengutamakan penyembahan matahari daripada menyembah Allah kerana dihasut oleh syaitan. Okey, itu saja daripada saya. Kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Alia atas penerangan sebentar tadi. Okey, seterusnya saya Nabilah binti Muhammad Saidin I18102548 akan menerangkan tentang gambaran syaitan dalam Al-Quran. Okey, gambaran syaitan ni bukan sahaja diceritakan dalam Al-Quran, tetapi gambaran syaitan juga ada diceritakan dalam hadis Nabi. Tapi untuk kali ni, untuk perbincangan dan kupasan pada kali ini saya akan ceritakan tentang gambaran syaitan dalam Al-Quran. Okey, yang pertama sekali, gambaran syaitan yang mana syaitan ni memiliki kepala. Dalam surah As-Saffat ayat 63 hingga 65 ada menceritakan tentang gambaran bahawa syaitan ni mempunyai kepala. Pada ayat ni yang menceritakan tentang sebuah pokok zakum yang mana pokok ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Dan pokok buah zakum ni juga dia adalah pokok yang berasal daripada neraka Jahanam. Pokok ni tumbuh kat dasar neraka dengan api marak yang menjulang bagi menyeksa atau memberi azab kepada orang-orang yang zalim. Okey. Dalam ayat 65, ayat surah As-Saffat dalam ayat ke-65 ada menerangkan tentang kepala, bahawa syaitan ni mempunyai kepala, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim tal'uha ka'annahu ru'usus syaitan, yang mana maksud dia mayang pokok buah zakum tu seperti kepala-kepala syaitan, itu kepala-kepala syaitan. Jadi jelaslah bahawa Allah menceritakan bahawa syaitan ni mempunyai kepala. Seterusnya gambaran syaitan yang mana memiliki keturunan. Okey, dalam surah Al-Kahfi ayat 50, dalam ayat ke-50 ni menceritakan tentang perintah Allah kepada ciptaan-ciptaannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi hanya syaitan iaitu iblis daripada golongan jin ini tidak tidak sujud kepada Nabi Adam kerana mereka merasakan bahawa mereka ni cukup hebat, cukup kuat kerana mereka diciptakan daripada api. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Yang mana Allah berfirman, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya, menjadikan dia dan keturunannya, dia tu dimasukkan iblis iaitu syaitan, dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku. Jadi jelaslah pada ayat yang ke-50 ni, Allah telah menceritakan bahawa syaitan ni mempunyai keturunan. Seterusnya, dapat bergerak pantas. Syaitan dapat bergerak pantas. Ada diceritakan dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 39, yang mana dalam ini kisah tentang Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman berkata kepada wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgah sananya itu merujuk kepada Puteri Balqis, dan jarak dia daripada Yaman ke Baitul Maqdis. Dia kata membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menjedah diri. Kemudian satu golongan jin berkata, iaitu golongan Ifrit, pada ayat yang ke-39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritun minal jinni anna atika bihi qabla an taqumu min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Yang mana golongan jin tu berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercayai. Maksudnya syaitan daripada golongan Ifrit ni, dia berkata yang dia mampu bergerak pantas, bergerak maknanya daripada satu tempat ke satu tempat, maknanya untuk membawa singgasana Puteri Balqis tu, maknanya daripada jarak Yaman ke Baitul Maqdis tu, tak sempat pun Nabi Sulaiman untuk bangun daripada tempat duduknya, dia sudah membawa singgasana Puteri Balqis tu menghadap kepada Nabi Sulaiman. Jadi jelaslah bahawa syaitan boleh bergerak pantas dalam masa yang singkat lah, maknanya daripada satu tempat ke satu tempat. Seterusnya gambaran syaitan, yang mana dalam Al-Quran juga menerangkan tentang syaitan ni memiliki hati, mata dan telinga, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Maksudnya, dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia, yang mana mereka ini memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan mereka ni memiliki mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat kekuasaan Allah, dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jelaslah bahawa dalam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 179 ni menceritakan bahawa manusia dengan jin ni sama je, memiliki hati, memiliki mata dan juga memiliki telinga. Maka syaitan ni adalah dari jenis jin, maka ciri yang dimiliki oleh jin sama juga dimiliki oleh syaitan. Jadi Allah menerangkan bahawa jin memiliki hati, mata dan telinga, maka sama jugalah dengan syaitan. Dia memiliki mata, hati dan telinga, sama juga seperti manusia. Dan yang terakhir sekali, gambaran syaitan, yang bahawa syaitan ni dapat merasuk manusia. Kita juga dapat pelajarilah, kita juga pernah tahu, maknanya dah belajar sebelum ni, bahawa kemampuan syaitan ni boleh
gerak dalam, maknanya masuk ke dalam diri manusia, bergerak dalam diri manusia dan melakukan pelbagai pengaruh ke atas manusia yang dimasukinya. Dalam suasana itu, manusia yang dipengaruhi masih dalam keadaan yang normal, tetapi ada kalanya syaitan dapat mempengaruhi manusia hingga mengubah perwatakan atau tingkah lakunya. Maknanya manusia tu tak sedar. Syaitan masuk dan ubah tingkah laku dan pergerakan perwatakannya, dan manusia tu tidak sedar atas perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menerangkan tentang kemampuan syaitan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang mana maksud dia, orang-orang yang memakan riba ni tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila. Okey. Maknanya okey, sebagai kesimpulannya, kerasukan ni maknanya dia punya inilah, kerasukan ni bukannya saja berpunca daripada riba saja dalam urus niaga riba, tetapi meluas kepada pelbagai keadaan yang lain. Terdapat 3 golongan kalau manusia ni kena kerasukan. Okey, yang pertama, golongan pertama ni dia kerasukan bukan berpunca daripada syaitan tetapi daripada penyakit, iaitu seperti gangguan saraf, perubahan hormon, tekanan jiwa, stres lah dan sebagainya. Dan yang kedua, golongan yang dirasuki oleh memang dirasuki oleh syaitan. Maknanya syaitan adalah punca seseorang itu dirasuk. Mereka berlebih-lebihan dalam menyandarkan kepada syaitan sehingga apa jua perubahan tingkah laku yang dihadapi seorang, mereka menganggapnya sebagai kerasukan syaitan. Maknanya setiap tingkah laku perbuatan yang dibuat maknanya berlebih-lebihan. Kalau macam yang golongan pertama tadi, dia hanya stres je, sikit saja dia punya perubahan dan orang tu sedar akan perbuatan yang dia buat. Akan tetapi yang kedua ni, dia tak sedar bahawa bukan dia yang buat tapi syaitan yang merasukinya. Okey, yang ketiga, golongan yang ketiga ni adalah golongan pertengahan yang antara pertama dengan kedua. Golongan ketiga ini berkatalah kerasukan ni boleh berpunca daripada penyakit dan boleh juga berpunca daripada syaitan. Maka kalau kerasukan tadi, penyakit tu kita rawat dengan ubat-ubatan. Mana kalau stres, pergi hospital minta ubat stres apa semua yang depression. Okey, kalau yang kedua, syaitan boleh, dia punya kerasukan syaitan ni boleh dihentikan dengan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah. Maknanya biasalah kita tengok kalau orang kena histeria ke, orang kena kerasuk lah, kena histeria apa semua tu, terutama perempuan yang lemah semangat ni, maknanya ustaz-ustaz ataupun orang yang beragama, berilmuan ni akan membacakan zikir-zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran untuk merawat pesakit tersebut lah. Okey, kesimpulannya lah, kita tahu syaitan ni sangatlah memang tujuan dia, dan dia pun berjanji kepada Allah untuk menyesatkan umat-umat Nabi Adam ni. Jadi kita sebagai umat-umat Nabi Adam dan keturunannya Nabi Muhammad ni, jagalah orang kata diri kita, jaga kita pun tahu dalam Islam pun suruh jaga kebersihan, iaitu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Jadi jagalah diri kita apa semua agar dan perbaiki buat perlindungan diri kita dengan zikir-zikir, terapi apa semua tu. Maka insya-Allah tidak mudahlah
untuk syaitan tu untuk merasa diri kita kerana kita dah ada pelindung, penguat diri kita. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amiza binti Hamid. Nombor matriks I18102738. Okey, kita akan masuk kepada perbezaan antara jin, syaitan dan iblis. Dari segi definisi, jin ini bermaksud yang tersembunyi, yang tertutup atau yang gelap pekat. Syaitan pula dia bermaksud semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhkan orang yang beriman dari Tuhannya. Iblis pula, iblis adalah makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah sehingga ia menjadi sombong dan enggan sujud kepada Nabi Adam walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi golongan pula, jin ni tergolong dalam dua golongan iaitu jin beriman dan jin yang kufur. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Jin ayat ke-14 dan 15 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya yakni dengan datangnya Al-Quran nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka mereka lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Syaitan ni pula, kalau syaitan dia ni bersifat umum di mana syaitan ini merupakan entiti yang boleh menyesatkan umat manusia. Maksudnya sini bersifat umum, syaitan ni dia boleh tergolong dari golongan jin, dia pun boleh juga tergolong dari golongan manusia. Yang penting dia punya apa orang kata maksudnya tu dia boleh menyesatkan umat manusia. Dia jadi orang kata dia ni umum gitu. Iblis pula dia tergolong dalam kategori jin, yang mana iblis termasuk dalam kategori jin kufur. Walaupun awalnya iblis ini adalah jin yang sangat soleh, namun kesombongannya yang menjadikannya kufur. Dalam surah Al-Kahfi ada menceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia adalah berasal dari golongan jin. Lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain dariku? Sedang mereka itu adalah musuh bagimu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tugas jin. Tugas jin ni dia berbeza mengikut golongan masing-masing. Seperti yang saya katakan, jin ni ada dua golongan yang beriman dan golongan yang kufur. Jin yang beriman ni namanya juga beriman kan, jadi dia menunaikan kewajipannya lah sebagai makhluk Allah yang beriman, menjalankan segala kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Manakala jin kufur ni lah yang syaitan, iblis semua ni termasuk dalam golongan jin kufur yang menyesatkan umat Islam. Jin kufur pun dia punya tujuan tu mengganggu umat Islam, sebab dia ni tergolong dalam sebab syaitan dan iblis ni tergolong dalam jin kufur. Begitu. Okey, masuk kepada tugas syaitan. Syaitan ni dia mempunyai pelbagai tugas yang mana tujuannya adalah untuk menyesatkan serta menghancurkan umat Islam. Syaitan ni dia banyak tugasnya. Tapi dia punya inti satu saja. Dia mau menyesatkan serta menghancurkan umat Islam. Sebagai contoh, ada juga tugas syaitan yang untuk menggoda manusia dan mengganggu manusia itu ketika berwuduk, yang menimbulkan rasa was-was dalam diri seseorang itu.
Ada juga yang syaitan yang bertugas untuk mengganggu manusia ketika solat, yang menghilangkan rasa khusyuk tu dan melalaikan manusia ketika melaksanakan solat. Itu antara tugas-tugas syaitan. Dia punya inti satu saja, dia mau sesatkan umat Islam. Okey. Iblis ni lah yang mengetuai segala golongan syaitan dan jin kufur dalam menyesatkan umat Islam. Di atas syaitan dengan jin ni, iblis lah ketuanya. Gitu. Sebab iblis lah ketuanya, begitu. Iblis yang mengetuai segala golongan-golongan syaitan dan jin kufur ni dalam menyesatkan umat Islam. Okey. Yang terakhir, masuk kepada sifat. Sifat jin ni, dia mempunyai sifat yang hampir sama dengan manusia. Yang mana jin juga dia makan dan minum serta kahwin dan beranak pinak. Itu sifat jin. Walaupun ada juga lah perbezaannya dengan manusia, tapi dia ada persamaan sikit lah dari segi, sebab jin juga makan, jin juga minum, begitu. Okey, kalau sifat syaitan ni, dia boleh dilihat dari maknanya, iaitu segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari ketaatan pada perintah Allah dan cenderung mengajak manusia untuk melakukan maksiat dan selalu berusaha untuk menjerumuskannya kepada kejahatan. Itu memang sifat syaitan yang ada dalam diri syaitan. Okey, kalau iblis ni pula, iblis ni pada mulanya dia mempunyai martabat yang tinggi, namun kerana kesombongannya yang enggan sujud kepada Nabi Adam yang membuatkannya menjadi hina. Awalnya sifat iblis ni sebelum seperti yang kita tahulah, kita ada belajar dulunya, iblis ini adalah seorang yang taat, namun dia menjadi sombong kerana merasa dirinya itu lebih hebat daripada Nabi Adam sehingga membuatkannya menjadi kufur dan menjadi hina. Itulah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnina Huda binti Muhammad, I181-02620. Jadi insya-Allah saya akan menyambung perbentangan yang terakhir, iaitu persamaan antara syaitan menurut perspektif Al-Quran dengan syaitan menurut perspektif masa kini. Syaitan menurut perspektif Al-Quran adalah syaitan merupakan makhluk yang sentiasa mengingkari perintah Allah dan jauh dari segala sifat kebaikan. Syaitan merupakan makhluk yang berdendam dengan Nabi Adam dan seluruh keturunannya, iaitu umat manusia. Ini dibuktikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Adam. Lalu mereka semuanya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Ia ingkar dan takbur dan ia menjadi dalam kalangan yang kafir. Okey, dalam surah ini membuktikan bahawa syaitan adalah merupakan makhluk yang sangat ingkar terhadap perintah Allah dan juga sangat berdendam dengan Nabi Adam dan juga seluruh keturunan Nabi Adam, sehingga syaitan membuat perjanjian bahawa dia akan terus-menerus mengganggu keturunan Nabi Adam dan juga memecah belahkan keturunan Nabi Adam. Okey, seterusnya adalah syaitan adalah pemimpin bagi golongan-golongan musyrik, yang mana dulu syaitan ini suka untuk menghasut dan juga menggoda orang-orang musyrik supaya mensyirikkan Allah ataupun menduakan Allah dengan menyembah berhala. Dan pada waktu itu golongan musyrik ini terhasut dan juga telah pun menyembah berhala-berhala dan mensyirikkan Allah. Okay, seterusnya, makhluk ini juga telah menyesatkan manusia dan membawa manusia ke jalan yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana syaitan ini telah menyebabkan manusia itu lalai dan juga telah membawa manusia ini ke jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia membawa ke arah keburukan, bukannya ke arah kebaikan. Okey, seterusnya, syaitan adalah pelopor serta penyokong terhadap perkara-perkara maksiat. Yang ni seperti kita tahu, syaitan sangat suka terhadap perkara-perkara maksiat. Contohnya seperti orang kata,
kalau kita berdua-duaan dengan orang bukan mahram di tempat yang gelap dan sunyi, akan ada orang yang ketiga, dan orang ketiga itu adalah syaitan. Ini adalah kerana syaitan sangat menyokong terhadap perkara-perkara maksiat dan mendorong manusia supaya melakukan maksiat. Okey, seterusnya, walaupun syaitan merupakan musuh manusia, tetapi tidak bererti ia terpisah dengan manusia. Ini seperti yang kita tahu, kita sangat membenci syaitan dan juga sifat-sifat syaitan. Tetapi syaitan, perkara kita tak boleh lari daripada syaitan tu, yang mana dia tetap akan menghasut kita dan menggoda kita. Okey, itu atas kita sendiri bagaimana kita hendak menepis segala hasutan-hasutan dan godaan-godaan syaitan. Okey, seterusnya adalah syaitan menurut perspektif masa kini. Syaitan menurut perspektif masa kini adalah lebih kepada kecanggihan teknologi yang juga diibaratkan sebagai penghasut atau penggoda manusia di zaman moden. Ianya lebih kepada media sosial atau perkembangan teknologi yang semakin tidak terkawal yang boleh mendatangkan perkara yang tidak baik serta dapat menyesatkan manusia sama seperti syaitan. Okey, kenapa menurut perspektif masa kini teknologi ini digelar sebagai syaitan zaman moden? Kerana sifatnya adalah sama seperti syaitan, yang mana ia juga boleh melalaikan manusia sehingga manusia sehingga manusia lupa untuk melakukan kebaikan dan juga lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah. Okey, seterusnya teknologi juga boleh membawa manusia ke arah perkara kemaksiatan seperti mana menurut perspektif Al-Quran, syaitan merupakan pelopor dan pendorong terhadap perkara-perkara yang mendatangkan maksiat. Okey, teknologi ni kenapa dia sama sifatnya seperti syaitan? Kerana ia boleh membawa manusia ke arah perkara kemaksiatan melalui video-video lucah yang diakses dalam menggunakan internet ataupun diakses melalui web-web yang boleh kita tengok video-video lucah kat dalam dia. Okey, apabila seseorang manusia tu tengok video lucah, mesti ada rasa ingin mencuba dalam diri dia, dan itu menyebabkan teknologi itu boleh membawa manusia itu ke arah perkara kemaksiatan. Okay, seterusnya adalah teknologi boleh menyebabkan manusia bertelagah antara satu sama lain yang menyebabkan mereka berpecah belah. Yang ini juga sama sifatnya seperti syaitan, kerana syaitan juga suka melihat manusia ini berpecah belah dan juga suka dan juga suka memecah belahkan manusia itu sendiri. Okey, di dalam media sosial, sesetengah manusia ada sesetengah manusia yang bersifat negatif, yang mana dia mengeluarkan melalui komen dan menyebabkan komen-komen itu dibalas dan juga menyebabkan manusia itu bertelagah antara satu sama lain dan menyebabkan mereka ni tidak bersatu hati. Okey. Seterusnya, syaitan yang berupa teknologi ini mampu melalaikan manusia supaya meninggalkan ibadah kepada Allah, bahkan meninggalkan segala kebaikan. Yang mana ini lebih kepada video game ataupun permainan dalam telefon lah. Sebab sekarang teknologi semakin canggih dan menyebabkan manusia itu semakin lalai. Zaman sekarang ni, manusia bermain video game sehingga lupa pada waktu solat dan juga lupa untuk beribadah kepada Allah, ataupun melewat-lewatkan ibadah kepada Allah. Jadi inilah yang digelarkan sebagai syaitan moden dalam perspektif masa kini. Seterusnya adalah teknologi sama sifatnya seperti syaitan, yang mana keburukannya adalah membawa manusia kepada perkara yang merugikan. Okey, teknologi ni dia ada dua. Yang pertama, teknologi yang membawa ke arah perkara-perkara yang lebih berfaedah. Yang kedua adalah membawa kepada perkara-perkara yang merugikan. Tetapi manusia pada zaman kini lebih memilih untuk menggunakan teknologi dengan perkara-perkara yang merugikan. Oleh itu, inilah yang dikatakan dengan teknologi sama sifatnya seperti syaitan, yang mana keburukannya adalah membawa manusia kepada perkara yang merugikan. Dan yang terakhir adalah syaitan menurut perspektif masa kini sebenarnya terdapat dalam diri manusia itu sendiri, yang mana menyebabkan diri seseorang itu lalai dan mengabaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini atas diri manusia itu sendiri, sama ada ingin memilih untuk terus lalai terhadap perintah Allah ataupun untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang boleh merugikan diri dia sendiri. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.